Yang merupakan seorang tokoh estetika yang terkenal telah dilahirkan pada 8 Februari 1867 di Berlin, Jerman. Beliau menuntut pengajian di University of Berlin dalam bidang falsafah, psikologi dan estetika. Kemudian, beliau memperoleh gelaran Doktor Falsafah pada tahun 1891. Max Tisor menumpukan minat awal beliau terhadap falsafah seni dan penerokaan minda manusia. Beliau telah meninggal dunia pada 19 Julai 1947. Sebagai latar belakang, beliau terkenal dengan sumbangannya yang signifikan dalam bidang estetika dan penyelidikan psikologi. Pada tahun 1893, Max Tisor telah mengasaskan Berlin Society for Psychology yang menjadi institusi penting untuk mempromosikan kajian psikologi di Jerman. Dan beliau juga mengasaskan Jurnal Estetika dan Sains Seni Umum yang telah disuntingnya hingga tahun 1933. Kemudian, beliau meneroka kesan psikologi dan emosi dari pelbagai bentuk seni termasuklah sastra, lukisan dan muzik. Idea-idenya menyumbang kepada pengembangan estetika moden dan mempengaruhi generasi pemikir yang berikutnya. Di sepanjang kerjanya, Max Tisor telah menerbitkan banyak buku dan artikel mengenai falsafah, psikologi dan estetika. Dalam konteks ini, usaha intelektual Max Tisor merangkumi pelbagai disiplin ilmu yang telah menjadikannya seorang tokoh dan pemikir yang serba boleh dan berpengaruh pada zamannya. Idea-ideanya terus berkembang sehingga sekarang dan memberi inspirasi serta membentuk bidang yang disentuhnya. Max Tisor telah menerima pendidikan di Universiti Berlin. Beliau telah mempelajari bidang falsafah, sejarah seni, termasuklah psikologi. Sepanjang kerjayanya, beliau bekerja sebagai seorang pensyarah di Universiti Berlin dan Universiti Hamburg. Dalam sejarah perkembangan seni, beliau telah mengembangkan teori estetika berdasarkan psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan satu pendekatan yang menekankan tentang pengalaman keseluruhan atau gabungan daripada unsur-unsur individu dalam pengamatan manusia. Tisor mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi Gestalt dalam teorinya mengenai seni dan estetika. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penulis. Beliau telah menulis sebuah buku terkenal yang bertajuk Estetika dan Sejarah Seni. Buku tersebut telah diterbitkan buat pertama kalinya pada tahun 1906. Beliau turut mempelajari aspek seni, termasuklah keindahan, ekspresi artistik, simbolisme dan hubungan antara seni dengan psikologi dan budaya. Tisor juga menggabungkan pendekatan sejarah dalam analisis seni, memberi perhatian dalam konteks sejarah dan perkembangannya. Untuk pengetahuan anda, Max Tisor memainkan peranan yang penting dalam penubuhan Muzium Seni Moden. Hal ini kerana beliau merupakan salah seorang pengasas Muzium Seni Moden tersebut yang telah dibangunkan di Berlin sekitar tahun 1920. Muzium tersebut ditubuhkan bertujuan untuk memajukan seni moden dan memberikan peluang kepada para pelukis untuk mempamerkan karya-karya mereka. Selama hidupnya, beliau banyak menulis esei tentang seni, sastera dan teater, di mana ia memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat dan penelitian terhadap bidang estetika dan sejarah seni pada ketika itu. Walaupun Max Tisor telah meninggal pada tahun 1947, sejarah perkembangan beliau sebagai ahli teori seni dan psikologi telah menjadikan karya beliau sebagai salah satu rujukan yang penting dalam memahami seni dan pengalaman estetika. Seterusnya adalah Max Tisor telah menerbitkan dua buah buku, iaitu yang pertama adalah Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft dan yang kedua adalah Karl Philipp Moritz Al-Ästhetik. Berikut adalah sumbangan dari Max Tisor. Yang pertama dari segi teori estetika. Yang pertama, beliau telah mengembangkan teori estetika yang penting dalam pemahaman seni. Beliau juga menekankan pentingnya persepsi dan pengamalan estetis dalam menghargai karya seni.
Beliau turut membahaskan hubungan antara seni dan emosi serta peranan imajinasi dalam penciptaan dan penerimaan karya seni. Yang kedua adalah dari segi analisis seni halus. Beliau telah membuat analisis mendalam tentang seni halus, termasuk lukisan, seni bina dan arca. Pentingnya konteks sejarah dan sosial dalam tafsiran dan penilaian karya seni. Beliau juga mengkaji peranan artis sebagai pencipta dan jurubahasa karya seni. Yang terakhir adalah sumbangan beliau dalam pengaruh terhadap gerakan ekspresionisme. Yang pertama adalah mempunyai pengaruh yang sigma terhadap gerakan ekspresionisme dalam seni. Teori ekspresi emosi dan pengalaman estetiknya mempengaruhi artis ekspresionis Jerman seperti Ernst Ludwig, Kirchner dan Emil Nolde. Konsep ekspresi desire juga menyumbang kepada perkembangan teori ekspresionisme sebagai gerakan seni yang kuat pada awal abad ke-20. Desire mengabdikan sebahagian besar kerjayanya untuk mempelajari fenomena kehidupan manusia serta cuba untuk memahami hubungan antara seni terhadap manusia dan bagaimana pengalaman estetika dapat membentuk pemikiran dan emosi seseorang. Beliau turut dikenali sebagai seorang sejarawan yang berpengaruh dalam bidang seni. Beliau banyak menulis karya mengenai sejarah seni dengan fokus terhadap perkembangan dan pengaruhnya dalam aspek budaya. Beliau tidaklah terkenal seperti tokoh-tokoh lain dalam bidang psikologi dan estetika. Akan tetapi, sumbangan beliau dalam menggabungkan psikologi dan falsafah telah memberikan pengalaman yang lebih komprehensif dan kesannya terhadap bidang seni dan kehidupan harian.